Kalau sebelum kita menyediakan teks ucapan tu, dan semalam saya dah sebut juga lah, kita pertama-tama yang kita perlu kenal pasti poin utama. Ada orang sebut butiran utama ataupun perkara-perkara utama 4. Kita pasti poin utama 3 atau 4 utama sudah memadai. Kecuali lah kalau dia nak buat ucapan yang panjang-panjang. Kalau ucapan penimbunan tahunan, apa susah nak buat dulu kan? Selalunya BKK buat, bahagian komunikasi korporat yang buat. Bukan susah sangat tu. Buat dah tu. Baik, 3 ataupun 4 poin. Kalau paling banyak pun 5 poin ataupun 6 saja. Perkara utama yang tak dimasukkan dalam itu. Macam budak-budak kita belajar lah. Kata-kata. Ada orang tak fikir pun. Ada orang saya dengar ni, dia dah tu kan, dia tak buat. Dia tunjuk dia pandai kan, dia tak nak buat. Dia tak merangka benda tu. Orang menulis ni, kalau kita dah tulis ni, kita mesti rangka. Rangka. Dulu cikgu kita mengajar, tak ada pun dia mengajar terkerangan. Mudah je cikgu kita mengajar kanan. Dia masuk saja kelas tu, hari ni kita ni, dia bagi tajuk itu. Apa dia ajar lah cikgu kita? Pertama dia kata, mesti ada pengenalan. Kedua ada isi, 3 atau 4 isi. Kemudian penutup. Itu saja dia ajar. Kemudian dia terus buat. Terus tulis kita. Mana tak sengsara kita tulis. Macam mana kita nak tulis benda tu? Saya tu cikgu juga. Bila saya mengajar karangan ni, saya berbeza daripada cikgu-cikgu yang lain. Berbeza dengan lain. Masuk kelas itu kita belajar. Kita belajar hari ini kita belajar tentang 10 pengenalan. 10 jenis pengenalan. Saya sebut semalam dah ada tak? Pembukaan atau apa 9 ada tu. Dulu kita perlu. Kadang-kadang kita minta pelajar tu tulis tu je. Suruh dia pergi pustakaan ataupun kita bawa majalah sebagainya, suruh dia cari yang berkaitan dengan tajuk itu. Katalah dadah musuh negara. Misalnya, kita carilah tentang dadah. Kalau kita bawa dia ke pustakaan, mana dia membaca, saya cari 10 pengenalan dia cari. Dia buat 10 pengenalan. Mana dia belajar 10 pengenalan. Style dia, gaya nak menulis. Bagaimana nak memulakan itu. Sama juga dengan penutup. 10 penutup dia beri. Tahulah isi-isi itu. Cikgu dulu mana dia ajar tu. Dia pandai juga kita ajar dia. Pandai juga. Saya jumpa banyak cikgu saya. Cikgu yang mengajar saya tak banyak. Semua saya jumpa. Cikgu. Yang dari Melaka tu saya jumpa juga. Dia kata 1, kata 2, kata 3 mengajar saya. Mengajar bahasa Melayu. Cikgu Mat Zahid Zahid Mat Samar. Jumpa dia. Dia menulis juga. Saya jumpa cikgu. Banyak cikgu yang saya jumpa. Cikgu yang hampir-hampir di belasah pun ada. Saya jahat sekolah tu. Jahat di sekolah. Saya jumpa cikgu Zainuddin tu yang di Perak tu bawah. Dia tengok kat bawah duduk situ. Jumpa dia juga. Ada stroke juga dia. Jumpa dia. Minta maaf lah cikgu dulu. Tersadar dekat makmal komputer. Dekat makmal sains kita dulu. Bagi pagi tu ada. Cikgu Hamidun pun sama lah di Canglun. Di Canglun. Pun kena stroke juga. Berapa cikgu kita jumpa. Cikgu sebenarnya banyak waktu zaman saya dulu. Zaman saya dulu. Satu second batch. Batch yang kedua. Bulan yang kedua datang masuk. Jadi 3-4 poin utama. Pengenalan saya dah sebut semalam lah. Macam mana nak buat permulaan dah ada. Okay. Sekarang kita ada poin-poin atas kertas. Misalnya yang tu tulislah poin-poin utama ni. Poin-poin dalam bentuk-bentuk ni. Saya tak pergi detail yang ini. Tidak, saya perinci. Saya nak tunjuk saja. Contoh dia. Ini poin-poin dia. Kita kehilangan 50%. 50% atau separuh daripada pelanggan kita kerana meningkatnya persaingan pasaran. Dan kita kata apa lagi? Kita merancangkan buka semula pejabat-pejabat ini. Jadi ini poin-poin yang utama. Poin-poin utama. Kalau kita nak panjangkan, huraikan lagi, maka kita panjangkanlah lagi dah poin-poin itu. Okay?
bergantung pada apa yang diarahkan untuk kita buat ucapan. Saya kira mana-mana ucapan pun dia mesti ada tema-tema, macam saya sebut sekarang. Mesti ada tema-tema. Baik. Okey, buat ayat-ayat pendukung kepada topik utama. Tadi kita dah ada poin-poin dia, buat ayat pendukung. Contohnya, poin utama, kita telah kehilangan 50% ataupun 50% pelanggan karena meningkatnya persaingan pasaran. Ayat pendukung. Hal ini telah menempatkan kita dalam situasi ekonomi. Kita panjangkan ayat itu. Contohlah, satu poin itu kita huraikan di situ. Boleh? Okay. Ayatlah kita baca dulu. Baca sendiri lah. Ya, baik. Kalau budak-budak boleh lah kita suruh dia baca. Baca. Tadi baca poin tu kan. Poin kedua, poin pertama tu dah ada dah. Poin pertama tadi saya sebut tu ya, kita telah kehilangan 50% pelanggan kerana meningkatnya persaingan pasaran. Poin kedua dia, kita akan menempatkan semula pejabat perniagaan kita untuk mengurangkan beban sewa. Macam mas lah, dulu kan. Kalau di London tu tambah banyak pejabat dia. Rugi. Sewa ada berapa satu? Sewa ada berapa mahal? Harga sewa. Jadi dia buka tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan kalau banyak. Pasti susah juga lah. Asyik rugi je. Asyik rugi. Macam mana kita bisnes asyik rugi? Sedangkan penerbangan lain di Asia ni, di Asia Tenggara ni, macam Garuda apa semua tu kan, Thailand apa semua tu yang orang tu untung. Yang nasional, yang kerajaan punya lah, yang apa TLC ni untung. Kenapa pula mas tahulah apa sebabnya. Tuan sendiri tahulah. Jadi ayat kedua itulah pendukung dia, poin pertama, kita akan mendapatkan semula pejabat kita itu untuk mengurangkan beban sewa. Huraikan itu bawah tu, kita cara kita menguraikannya. Boleh? Sama juga lah kalau kita ubah poin tu apa tu. Kita telah apa? Bisa mampu nak buat apa? Kita apa mampu? Kita telah kehilangan berapa banyak? 50% pekerja pejabat awam yang berkemahiran di sana. Yang tu ubah saja tu. Kita kena huraikan benda tu. Okay. Macam sekarang ni, macam Shell dan Petronas apa semua, kadang-kadang ada jurutera tu diambil itu kadang masuk swasta. Yang bagus-bagus masuk swasta. Okey. Menulis kesimpulan akhir. Itu dah poin-poin tadi ya, cara cepatnya lah ya. Saya bagi dua contoh aja. Kemudian menulis kesimpulan akhir. Terakhir. Kesimpulan dia, rumusan. Saya sudah menyampaikan bahawa misalnya pendapatan syarikat kita berkurangan atau menurun 50%. Saya juga telah menyatakan bahawa permasalahan ini harus kita tangani bersama. Saya juga sudah memberitahu bahawa dasar-dasar yang akan dilaksanakan. Sekarang adalah masanya kita berganding bahu dan bertindak sewajarnya untuk mengatasi S tu kecil ya. Sewajarnya itu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal itu saya tekankan sekali lagi bahawa kita tidak akan ada perberhentian bekerja. Ya, gaji tuan-tuan dan perempuan sekalian tidak akan dipotong. Dia tu. Dia buat tu. Sekarang pun ada kabar-kabar ni kan. Kata orang ni nak buat ni, nak buang-buang bekerja dan sebagainya, ada gitu. Boleh ya? Okay. Kesimpulan terakhir. Ejaan sekaligus tu pisahkan ya. Ada tengok sekaligus tu. Awas sekarang sekaligus satu. Sebab dia ada 2 kaligus, 3 kaligus. Dia sekaligus saja. Dia 2 kaligus, 3 kaligus, 4 kaligus. Gus tu tak tahulah apa dia. Ya? Boleh? Okey, prestasi dia menurun dah. Ya, marah. Jadi itulah kesimpulan, kita buat kesimpulan. Okay. Baik. Sebelum lepas tu kalau kita buat ucapan ni, kita masukkan aliterasi. Entah apa benda ni aliterasi ni.
dia pemulangan bunyi. Dalam bahasa Melayu ni dia ada bunyi-bunyi tertentu. Bunyi A, bunyi E, bunyi I. Ada orang sebut Akim. Dia bukan Akim, Ikim. Dia sebut Akim, Akim. Ikim tu baru Institut Kefahaman. Institut Kefahaman Islam. Malaysia. Dalam nama bahasa Melayu dia sebut Akim. Ikim. Jadi dalam bahasa Melayu ni tuan-tuan dan puan, kita ada huruf tertentu yang dinamakan huruf vokal. Vokal ni bukan menyanyi saja. Boleh jadi suara, vokal, huruf vokal. Kita ada huruf vokal A, apa lagi? E, I, O, U. A bunyi. Dari segi fonim ni, fonim A ni, fonimnya huruf E, fonim A. Dia huruf E, fonim A. Huruf E, fonim A. Fonim ni fon. Fon tu bunyi. Fonim, bunyi dia. E, A, bukan E. Baik tu budak-budak sekarang kalau tulis tu sampai dia dalam dia kebiasaan menulis dalam SMS apa semua tu, dalam WhatsApp apa semua tu, dia tulis gila. G-I-L-E-R, gila. Siapa yang pernah buat? Orang Melayu Sarawak kata gilir. Gilir. Gilir itu giliran lah. Ini gila. Lagi belum. Mana ni dia? Ayah bila dia dah terbiasa menulis, masuk dalam kerangan, tulis kerangan dekat SPM apa semua, SRP sebagainya, mereka tulis salah tu. Dah biasa. Ayah dia tak pandang meja. Dia tak pandang meja. Selalu buat sekatan-sekatan dan itu betul, dia cakap betul ni. Ini berlaku. Ada kajian memang berlaku dalam karangan. Jadi nasihatkan anak-anak tuan-tuan atas sebagainya itu supaya jangan terlalu banyak tulis sikatan-sikatan. Ayah dia tu dah salah gila ni macam mana dia tulis gila. Saya dulu banyak hantar SMS kan. Tuan-tuan boleh tengok harga saya. Saudara Hairul. Conversation. Penuhkah sikatan? Penuh. Ayatnya penuh, lengkap ayatnya. Tak ada sikat-sikat. Sikat ayat. Panjang pun tak apa. Sikat. Saya jaga apa tu tulis. Nanti jangan heran lah kalau saya balas panjang. Baik saya punya email kamu panjang, ada yang sikat-sikat. Malah terima kasih pun saya tak sikat-sikat. Walaupun ada tiket kan, tak ada saya sikat-sikat terima kasih. Dia kata macam mana thank you ni jadi thank you ni. Mana boleh thank you. Bunyi pun tak ada bunyi. Kalau thank you, thank you tak ada bunyi dia. Thank you dia bunyi dia. Tak ada. Thank you. Tak ada. Ini membuat sikatan sikit. Ini tak ada. Jadi bunyi dia adalah fonim A. I ni dia ada dua bunyi. Satu bunyi italik. Italik ni bunyinya E. Enak, elok dan sebagainya. Okey? E. Bunyi I pepet. I pepet. I pepet ni bunyi I pepet ni bunyinya E. Boleh? Ni bunyi dia. I pepet, bukan I pepet. I pepet. Dalam I pepet tu, pepet orang Sarawak kata dia mepet ni, dia puting susu yang getah tu. Itu mepet. Mepet. Minum susu dengan tu. Ataupun yang gantung. Puting tu kan dia itu pepet. Pepet. I pepet bunyinya E. Kemudian I ni, huruf I ni bunyinya I.
Mana ada ikan? Apa lagi? Ikan. Ikan dan lain-lainnya. Mana ada jadi ikan? Ada sebut ikan. Ada sebut ikan. Ikip lah. Bunyi dia. Ikat. Oh bunyi. Bukan biasanya dalam bahasa Melayu ni, bahasa Melayu sinilah bunyi bunyi ni lah. Dia tulis kalau linguis dari segi apa namanya? Fonetik itu satu. Separuh bunar. Kopi O. Sebab bunyinya tak O. Jangan pergi kedai tanya kopi O, tak ada kopi O. Okey. Nanti kalau macam ikon tu kita sebut ikon. Patutnya ikon. Tapi janganlah tuan-tuan sebut tebu. Nanti uang kapal kuno. Insan Daripada bahasa Inggeris. itu arah tuan. Kalau sebut ikon tak ada masalah sebut ikon. Ya. Itu nanti ikon kalau bahasa Inggeris yang kita pinjam itu kadang-kadang tak ada masalah sangat. Dia tak ada masalah dulu, tak ada masalah sangat. Kita taklah tekan tuan-tuan hukum. Kalau ikut sebutan dia menanglah ikon. Tapi sebutan betul dia memang ikon pun. Identiti. Bukan dia identiti. Walaupun beli. Apa salah sebut identiti? Ikon tu mungkin dia akan mengelirukan orang lah. Ikon, apa benda ikon? Kalau identiti tu tak mengelirukan orang. Identiti. Memang tuan-tuan sebut identiti. Kalau orang sebut identiti, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Cikgu patut ngajar tu sebenarnya. Kadang-kadang cikgu ni tak mengajar pun. Bila cikgu tak mengajar, mana ada cikgu mengajar kita dulu vokal ni? Mana ada? Sekarang aku tak ajar vokal. Sebab itu Indonesia ni betul sebutan dia. Betul sebutan dia. Tak ada masalah pun dia sebut. Tak pengsan pun. Bila orang dia sebut itu. Okey. Dia separuh benda ni. Okey, boleh? Dia bunyi O. Kecuali orang Sarawak. Orang Sarawak rem dah kuat. Dia tu memang orang Sarawak tu. Orang Sarawak tu. Tak tahu. Rem dah kuat. Orang ontok ontok dia bunyi kuat. Itu bunyi O. Dia banyaklah dulu. Kemudian U ni bunyinya U. University. Kalau nak sebut university, unit 1 unit, 2 unit, 3 unit. Unit pemasaran. Tak ada masalah pun. Saya cuma nak tunjuk aja lah sebutan yang supaya sepatutan tu. Nak kaitkan dengan bunyi. Nak kaitkan dengan bunyi ya. Ada bunyi-bunyi dia. Bunyinya. Tadi aliterasi itulah bunyi. Aliterasi itu bunyi. Bunyi. Dia bunyi. Sama ada bunyi itu kalau bunyi dia hingga hilang pedih perih. Pedih perih. Bunyi pedih perih dia. Hilang tu G itu pun mengulangan huruf-huruf G dan sebagainya itu pun sama, konsonan pun sama. Hingga hilang pedih perih. Pulanglah pada tu kalau kita ucapan Nazim. Kita akan membangunkan rakyat Malaysia ini kata. Melalui dasar satu Malaysia sehingga hilang pedih perih rakyat kita. Kan apa susah kan? Ucap tak? Apa susah? Ucap. Ucap. Saya ikut kempen. Pergi kempen. Sarawak lagi susah kempen di Sarawak. Lagi parah. Nak pergi rumah panjang masuk, kata rumah panjang masuk lah. Rumah panjang tu kalau tuan rumah dia kata tak boleh masuk, tak boleh masuk. Selalunya dilarang masuk pemangkang, tak boleh masuk dah. So, tak adil lah tuan. Kalau orang masuk, orang nak kempen pilihan raya, semua orang masuk. Tapi kadang-kadang dia boleh gunakan tu, dia kata tak boleh masuk, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk sembarang. Kalau di Sabah pun samalah, kampung tertentu nanti kena sugit. Tahu sugit? Sugit tu macam kalau langgar peraturan, langgar pantang, kena denda lah. Kena sugit lah. Ibat tu sama juga. Kampung tu sama juga ada denda-denda dia. Sugit-sugit tak boleh.
Kalau kahwin ya, ada satu tu, ada kes ni. Si isteri ni kerjanya jururawat. Pakai baju putih. Mati suami dia. Mati suami patutnya pakai baju hitam. Mesti pakai baju hitam, dia punya tu kan, dia punya apa tu? Pantang larang dia punya tu pasal pakai hitam. Jadi dia kerja nurse, jururawat. Macam mana nak pakai baju hitam? Dia kena bayar denda. Bayarnya denda. Ya. Dalam berapa bayar. Kadang-kadang dia gunakan hinzir. Tahu hinzir tak? Babi. Malaysia ni susah. Sebut babi sensitif, hinzir tak sensitif. Apa? Kalau sudah babi lah. Apa dah sebut hinzir? Kalau orang tu faham hinzir tak apa. Kalau orang tak faham hinzir, kau payah babi lah. Apa beza? Apa sensitifnya babi? Tak ada sensitifnya babi ni. Hinzir. Lalu kan penyakit apa tu? Babi apa tu? Sesama babi tu. Mula-mula dia dah sebut sesama hinzir. Sudah tak jadi. Tukar lagi. Jadi sesama babi. Memang sesama babi. Orang faham. Mana orang kampung-kampung faham hinzir? Tak faham orang kampung tu hinzir. Kita ni pun boleh disebabkan kita tengok berita ataupun ingat tu ya. Kalau orang kat kampung-kampung mana dia tahu hinzir tu? Sesama hinzir. Ayah dia. Cek kamus dia tak ada kamus. Nak buka PRPM dia tak ada nak tahu buka PRPM. Semua tahu dah kan PRPM kan? Senang sekarang ni kerja dia. Buka PRPM. Okey? Jadi boleh. Dua tu alat terasi tu bunyi ya. Kita ulang bunyi. Bunyi konsonan ke apa kan tak ada masalah. Denda apa tadi? Saya katakan malam yang kelam. Malam yang kelam. Malam kelam. Yang kelam itu kita ulang. Ya, ada apa tanya? Tak Tanya denda tak ada? apa tadi yang pasal hindir? Yang jururawat baju putih tu. Yelah dia kena denda apa yang hindir? Denda bayar kalau dia kata denda tu tengok bentuk adalah kalau dia denda bayar seekor babi lah. Dia masa pun dah sugit. Baru ni kita dekat Sabah. Digantikan kerbau. Babi tu dengan kerbau. Satu ekor. Potong kerbau. Harga kerbau tu dah 10 ribu dah. Ada dalam buku tu ada silap sikit lah. Benda tu lama dah abang politikkan. Dia politikkan jadi isu. Bila jadi isu dah dia bayar 10 ribu dia bayar. Bayar dia belanja makan ke 1,000 bukan mula dengan 5,000. Mati bayar dia. Sama sebabkan kita tak nak benda tu lanjutkan. Lanjut hanya kena tu. Salah. Adat ni tak boleh. Sesengah adat ni dia berlaku. Sama macam anak tanah adat Sarawak tu. Dah ada undang-undang dia. Nak kata apa? Pergilah ke mahkamah mana pun. Mesti kalahnya. Kalah. Sebab dalam undang-undang dah ada katakan tu. Saya kalau bahasa Iban ni kadang-kadang kalah orang Iban. Sebab semua kalau cerpen saya tu kebanyakan cerpen tu semua tentang Iban. Kebanyakan. Kebanyakan dia punya tu. Ambil dia punya tu. Yang Cina kurang. Kurang. Di kampung saya tu campur. Iban, Melayu, Cina campur. Cina dah macam Melayu dah. Cakap bahasa Melayu Sarawak tak ada dah. Pergi hari raya pergi tu. Di mana-mana pun. Dulu zaman saya dulu pergi, kalau ada toke, kita toke. Dulu ada toke Cina tu. Kalau hari raya tu kita hantar kari lah, apalah pergi toke Wangong. Mana ada kat Kuala Lumpur ni macam tu. Jadi budaya tu kuat. Perpaduan tu kukuh. Yang menghancurkan perpaduan tu ialah orang-orang politik. Parti-parti politik yang hancur. Tak kisahlah ada politik pasal nasional kan, politik pembangkang kan, sebab itu yang menghancurkan. Ini ahli PAS. Yang ini UMNO. Saya pula PKR. Dah hancurlah satu kampung. Kampung Hulu tu PKR. Kampung Hilir ni di pasal nasional. Kampung lagi satu tu DAP. Dah. Kalau kita tak matang berpolitik, hancur politik ni. Tapi kebetulan di kampung ni kita tak adalah gaduh. Takkan orang sebelah mati kita tak pergi. Pergi juga kita tu walaupun mati dah lain. Tapi bila orang politik datang ni, dia menghancurkan tu. Macam maaflah. Cuba tuan-tuan parti. Masuk parti ni dia kata, tak guna orang parti tu. Semua parti tu tak bagus.
Masuk parti seorang ni kata tu gua. Kan yang memecah belah kita. Katalah ada 10 penyokong ni, 20 penyokong tu pecah belah kau tu. Dah, tak bagus kau punya parti tu. Dah aku punya parti dah habis. Dia memecahkan tu. Kampung satu aman damai. Semua ada bangsa dalam tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada pun orang komplain, tak ada pun Cina komplain. Azan besar, besar azan tu tak ada pun Cina komplain. Buka lagi dia, bagus tu kata saya boleh bangun awal pagi. Tak ada tak sedar bangun pagi. Tak ada pun. Tapi kadang dah. Okay. Tapi sekarang ni orang tua-tua dah tak ada lah. Muda-muda. Hubungan tu dah makin jauh. Sekolah Cina di kampung saya tu 90% Melayu sekolah ni. Cina dah tak ada. Nak hidupkan sekolah tu, dia nak hidupkan sekolah tu SRB lah, SRB Cungwa ni. Dia nak hidupkan sekolah tu. Pasal ambil lah Cina, budak-budak Melayu ni. Masuk sekolah tu, semua free lah. Dengan makan, dengan apa semua dah free. Dengan baju, uniform dia bagi free semua. Buku teks semua free lah. Sarawak tidak ada sekolah jenis kebangsaan, tidak ada. Tidak ada sekolah jenis kebangsaan. Dia SRB, Sekolah Rendah Bantuan Kerajaan yang Cungwa lah. Tapi sekolah swasta Cina ni adalah banyak. Okey? Baik. Klosa ni. Tengok ini siapa punya ni? Kalau tak silap saya Winston Churchill. Kalau betul lah. Winston Churchill. Winston Churchill ni dia buat apa? Kalau tuan-tuan orang politik macam dia, kita tidak boleh menyerah atau gagal. Kita tidak harus sampai pada tujuan. Dia ulang-ulang, tengok dia ulang ni. Masukkan pengulangan kata atau frasa. Dia ulang frasa. Kan saya sebutkan dalam apa tu? Dalam apa? Malam saya sebut apa? Kemarin saya sebut apa? Yang ini pengulangan ni. Salah satu daripada pada apa tu? Yang 8 tu. Apa? Yang 8. Alah, betul dia. 8. Teknik. Teknik bujukan. Persuasion teknik. Salah satu ialah pengulangan. Repetition. Ulang. Betul, jangan tak percaya. Memang betul lah. Ulang. Ayah waktu dah selalu sangat kata bagus ni. Barang ni bagus kata. Tak ada barang lain yang tak boleh lawan barang ni. Memang barang ni bagus. Kita dah dengar kata bagus tu. Akhir kita pun beli barang tu. Sama lah macam ucapan ni. Dia untuk emphasize, untuk penekanan. Lepas itu dia ulang. Dia ulang. Boleh pengulangan. Masukkan pengulangan frasa yang sama pada akhir klosa yang mengikutinya. Tengok ini. Okey. Franklin Roosevelt. Dia kata apa? Pada tahun 1931 katanya. 10 tahun yang lalu Jepun menguasai Manchukuo. Tahu Manchukuo? Manchuria. Dia sengaja guna kata Manchuria tanpa peringatan. Dalam masuk saja. Mana ada warning dia. Jepun, Malaysia ni tanah Melayu waktu tu 1 hari je habis tanah Melayu. Dia masuk ke Kelantan apa semua tu habis tanah Melayu. 1 hari habis. Kami sikal dia. Malah Sabah pun sama dia masuk. 1 hari dia masuk. Di Sarawak lagi parah. Dia orang kata Jepun ni pakai baju singlet saja, pakai singlet. Baiki basikal. Rupa-rupanya askar. Banyak kedai-kedai basikal yang buat situ. Dulu banyak makan basikal di kedai basikal. Tak tahu rupanya dia angkat senjata habis 1 hari je. Dia tak ada peringatan Jepun ni. Kalau perang Jepun ni, perang betul-betul perang. Susah lawan Jepun ni. Dia tu. Baik. Tahun 1935 menyerbu Ethiopia tanpa peringatan. Diulang
Tahun 1943 Hitler menduduki Australia tanpa peringatan. Tahun 1943 Hitler juga menyerang Skopje tanpa peringatan. Kemudian pada tahun 1999 Hitler menyerang Poland tanpa peringatan. Dan sekarang Jepun telah menyerang Malaya dan Thailand dan Amerika Serikat tanpa peringatan. Habis waktu, kata dia. Satu hari je. Macam mana dia atur strategi dia menyerang. Ini katakan dia ulang tanpa peringatan, tanpa peringatan, tanpa peringatan, tanpa peringatan. Mereka ni kadang sama juga. Dulu Jerman tu kan Jerman. Ada pusat Jerman tu, saya lupa panjang dia. Saya semua saya ingat beberapa contoh aje lah. Contoh dia. Orang mereka ni, dia kalah dalam perang tu dengan Jerman ni, salah satu kapal dia ditenggelamkan oleh Jerman tu. Serang Jerman. Dalam sepanjang malam dia buat puisi. Ketika laut bergelora, diulang. Ketika laut bergelora, ketika laut bergelora, ketika laut bergelora, dalam radio dia lah. Ulang. Orang Amerika ni dia ambil mudah je. Apa gila orang Jerman ni dah. Ketika laut bergelora, rupanya kapal dia kena serang ketika laut bergelora. Ketika laut bergelora tu kapal dia kena serang. Jadi puisi pun tu juga boleh gunakan itu. Dia ulang. Boleh ini penekanan. Penekanan. Bolehlah kalau nak buat ucapan Najib boleh juga. Tan Sri Najib, Datuk Sri Najib boleh tanpa peringatan apa buat. Kenapa? Jadi apa? Kalau tak peringatan cari perkataan lain. Okey. Ciptakan kesan rima, rhythm. Rhythm. Bahasa Inggeris dia rhythm. Rima, bunyi atau persamaan bunyi dengan mengemukakan frasa-frasa pendek. Datanglah kepadaku dan kau akan menjadi milikku. Datanglah kepadaku dan kau akan menjadi milikku. Shakespeare ke apa katanya? Ini Brutus ni dia bunuh Caesar. Dia nak mengajarkan dia membunuh Caesar tu, dia kata apa? Not that I don't love Caesar, but I love Rome more. Bukan aku tidak menyayangi Caesar, tapi aku lebih menyayangi Rome. Dia itu ialah bertentangan, konstruksi kalimat yang seimbang, bertentangan. Macam semalam dah, dalam tersebut tentang apa? Yang ada kaitan dengan ni, yang berlawan tu. Lupa lah lawan. Mana kita boleh masuk dalam tu. Ada orang sebut dia ambil ni. Ambil ni. Misalnya kita katakan, bukan saya tidak menyayangi Azmin, tetapi saya lebih menyayangi Selangor. Misalnya. Ataupun kita katakan, bukannya saya tidak menyayangi Selangor, tetapi saya lebih menyayangi Azmin. Misal kalau tu. Bukan nama sebenar. Sebab saya tak nak sebut Najib. Tuan-tuan kata bukannya saya tidak menyayangi Najib, tapi saya menyayangi Malaysia. Tak adalah. Juga kalau orang nak buat macam mana pun, dia boleh buat. Kenapa dia buat begitu? Saya bukan juga tak payah air dah. 4 tahun tak payah air. Saya duduk Selangor juga, Sekembangan. 4 tahun tak payah air. 4 tahun tak payah air, 5 tahun kat sini pindah je tak payah air pun 4 tahun. Apa lagi tak kalau nak mundi tu takkan saya tak pergi dia. Tak ada air. Kalau itulah. Itu Shakespeare. Saya dulu saya dulu belajar literature in English. Macbeth tu saya baca. Saya belajar Julius Caesar ni, dia punya drama. Saya ambil pada tu. Kemudian kita belajar Animal Farm, George Orwell lah, Animal Farm. Kemudian apa nama satu lagi? Great Expectation. Kemudian ada satu lagi, To Kill a Mockingbird. Great Expectation tu alam TV ada. Boleh. Kalau orang suka mengajar Animal Farm tu, masih boleh mengajar lagi. Baca sekali aja saya boleh mengajar. Saya mengajar. Saya ingat hafal lagi. Ada sebagian yang hafal. Dia ada 10 Commandments. Dia buat 10 Commandments. Dia komunis Rusia lah. Revolusi 1917. Revolusi 1917 tu dia Rusia dia apa tu
dia halaukan semua kapitalis ni di binatang yang dia ini satira karya satira. Dia menggunakan binatang untuk politik, selalunya gitu. Ya habis. Yang jadi ketua dia babi. Babi jadi ketua dia. Napoleon Stalin tu dia namakan babi. Kuda pun masuk, semua masuk lah. Kerbau pun masuk itu. Jadi ketua dia babi semua. Dia ada 10 pembantu. Jadi bila malam tu ambil pendek kasih tahu satu malam tu, dia kata semua sama. All animals are equal. Yang pertama tu, all animals are equal. Komunis macam itulah dulu. Semua sama rata kata. Tapi malam-malam ni siapa yang tengok? Kuda ke apa yang tengok? Dia tengok dalam cerita lah. Dia tengok dekat dinding tu ada lubang kat situ. Dia tengok babi-babi ni tidur atas tilam. Dia samakan Stalin, Napoleon apa semua tu sama macam babi lah. Nanti duduk atas tilam, atas katil. Ladang tu dia ada rampas ladang tu. Ladang tuan rumah punya ladang tu, katil tu atas katil tu. Yang lain tu semua tidur atas tanah, atas dalam reban, dalam apa kan tu. Jadi pagi-pagi tu dia bising lah. Tadi kata all animals are equal kata. Kenapa you orang tidur atas tu? Tidur atas katil atau apa? Saya tidur di bawah, kami tidur di sini. Tak apalah kata. Nanti dia jawab. Jadi dipendek cerita malam dia satu lagi tu si siapa nama Spiro ke apa. Dia pergi tu dia ubah. Dia ubah yang pertama tu. All animals are equal. Buat tapi tambah lagi tu. But there are some animals who are more equal than other animals. Dia menipu lah. Dari pagi besok dia kata, mana ada kata, you tengok semua bacaan ni. Dia nak mewajarkan tindakan itu betul. Walaupun tidak adil. Itu hebatnya penulis ni. Dia pandai buat perkataan. Next. Okay, Hillary Clinton. Okay. Ini dia punya tu. Saya petik daripada tu ucapan-ucapan ni. Ini baca sendiri ya. Baca sendiri. Okay. Gunakan kata-kata pendek. Kata-kata pendek boleh menjadi ringkas, segar dan dapat sasaran seperti sebelah pisau yang tajam. Dia mempunyai pesona tersendiri. Boleh menari, boleh menikung, berputar, menyanyi serta kilatan seperti kilatan cahaya pada malam hari. Ia merupakan catatan yang anggun. Aduh. Tuan-tuan nak tengok kata susah kan. Anda tahu mereka menyampaikan apa-apa yang Anda sebut sebagai hari yang baik dan cerah. Kata-kata pendek dan sederhana mengalir dengan lancar, sedangkan kata-kata besar atau bombastik tidak berpijak dari satu titik atau macet dan menghalangi apa-apa yang ingin Anda sampaikan. Kan saya tu bantu semua. Joseph and Klein dia pakar. Dia guru. Pakar motivasi, pakar komunikasi. Salah seorang pakar disebut kata ni. Ada orang suka guna kata-kata yang besar. Kata bombastik. Dia seorang dia faham. Lah. Kalau kita media konteks apa ni, boleh guna kata dia tu, tapi biarlah walaupun kata tu tinggi, biarlah kata tu orang faham juga. Jangan kita seorang dia faham. Dah ketua pengarah kita panggil. Suyo, tolong jelaskan apa maksud kata ni. Ini bos takkan bos tak tahu dah ni. Takkan salah. Buang masa kita. Boleh kita gunakan perkataan yang bombastik ni, simpan dalam kurungan apa dia? Mana dia? Kalau bahasa Inggeris pun ketiga Weltanschauung kata Weltanschauung. Mana orang tahu Weltanschauung? Tahu Weltanschauung? Pandangan hidup, pandangan world view. Itu bahasa Jerman. Weltanschauung kata. Tapi itu yang digunakan. Itu dalam itu pandangan world view. Ada orang guna pandangan sawar jagat. Allah. Pandangan sawar jagat. Itulah sawar jagat itu pandangan dunia. Sawar jagat. Awak serian pakai. No. Karena menyusah orang. Nak cari sawar jagat tu benda sawar jagat. Tadi dia banyak gunakan lah. Dasar wasar guna. Dasar. 10 tahun.
masa dia buka PRPM. Dasawarsa. Apa dasawarsa? 10 tahun. 10 tahun dekat sama dengan dekat. Sama dengan dekat dasawarsa. Kan masalah kalau guna dekat lah. Guna dekat. Orang Indonesia kata dekade. Dekade. Indonesia semalam tanya kita apa singkatan kan. Indonesia lagi akronim dia payah. Akronim dia Allahu Akbar. Pemilu dia, pemilu. Tahu pemilu? Hah? Pilihan raya. Pemilu. Pilihan raya umum. Macam-macam dia. Ada kata ada satu lagi, dia sebut pungli. Tahu pungli? Pungli. Tak tahu pungli. Pungutan liar. Pungutan liar. Pungut liar dah. Dulu ada pungut liar ni, pungutan liar ni. Dia pungutan liar ni mudah je. Dululah zaman dulu. Kalau pergi Indonesia ni macam-macam dibuat. Dia belek pasport kita tu tak ada jadi pasport kita. Pasport tak tahan ya. Tak kata apa. Dia dah tahan pasport belek. Ayah kita pertama saya kata tunggu dia belek tu bagi RM50,000. Lalu lagi dia tak belek pasport. Tapi sekarang dah okey dah. Pungli di Pungutan Liar ni duit dia simpan bawah dia punya keyboard. Satu hari tu bila dah kumpul tu dibagi siapa yang duty hari tu. Siapa yang duty pada hari itu yang bertugas pada itu dibagi sama siapa lah. Kalau immigration nama data immigration. Saya pernah tuan-tuan, saya dulu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia ni. Kita ada dulu ada apa nama tu ada program pertukaran budaya tu. Mengurusnya pula. Saya sebelum Blok Alik pergi kalau ke Pontianak dan Barat. Kita ada program bahasa sastra apa semua kan dia sosial pun termasuklah. So, saya selalu pergi. Ada satu kali tu saya pergi tu, tapi setiap kali saya pergi RM50,000, RM30,000 tu memang masuk dalam pasport saya. Memudahkan saya punya kerja. Datang situ, bila selalu datang dua kali. Kalau kata simpan 3 hari, alam-alam ni Pak Abang. Tambahlah jadi seminggu. Tak ada pun kita minta seminggu. Dia tambah seminggu. Dia sendiri dia tambah jadi seminggu. Macam-macam lah apa tu. Ada satu kali tu tuan-tuan, saya keluar 23 November. Keluar. Pergi situ tak ada orang. Dekat tu, immigration semua tak ada orang. Dia ada orang tu satpam dia, security. Satpam tu security dia tu ada. Kapal terbang nak berjalan dah. Nak berangkat dah. Ini macam mana ni? Tidak ada ni. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Pak. Jalannya apa ada? Hari Sabtu, masuklah. Lepas tu dalam 3 minggu ke tu 3 minggu lebih kurang tu saya datang balik. Aduh. Ada kerja ada mesyuarat datang balik. Mati. Ya, tak ada matinya. Masuk tu RM20,000 dah dalam tu. Suprato nama dia, Suprato je bukan. Mas Indonesia ni jarang untuk berubah. Kalau yang paling kecil ni. Orang yang sama bukan. Tengok tu. Dia ada buka pasport tu. Pak Abang ni tanggal 23 ni November ni. Kenapa agak-agak tu cocok tu. Hari tu saya ada rapat. Oh ya memang betul kita ada rapat. Sepatut. Apa dia buat dia? Kalau tidak masuk penjara tu kan, keluar tanpa kebenaran. Pusing, dia cop. Hari itu, tanggal berapa Pak? Tanggal 23 November. Pusing. Dia cop itu. Saya tuan-tuan ni tak berbudi dengan dia awal-awal tu. Tak berbudi dengan awal, aduh susah. Itu kadang dia pelincir dia. Kita pelincir. Sama macam buat pasport kat dia. Kalau dia buat pasport sama uang dia sendirilah. Kalau yang biasa sebulan, 2 bulan yang biasa. Mau 3 hari bagilah. Memang murah lah. 300,000 je pasport dia. 300,000 tu dalam RM1 macam tu je. Tapi itulah. Tunggu sebulan. Ada. Tak ada. Boleh cop. Semua boleh beli sijil apa pun boleh beli. Sijil sakit boleh beli semua. Periksa doktor boleh beli semua.
Okay. Guna kata-kata pendek. Macet tu tahulah, macet tahu kan? Okay. Macet. Macet tu sesak. Jam. Malaysia ni jam. Asyik jam saja, kaya dah tak ada. Jam kaya dah tak ada. Okay. Macet. Okay. Boleh juga tuan-tuan hamba menggunakan kalimat-kalimat pendek untuk menghindari kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Pemimpin membawa, bukan buat art tu, pemimpin membawa pendapat-pendapat baru. Mereka menciptakan baharukah baru. Untuk new tu baru, itu BAHARU baru. Kalau just tu baru tadi saya datang, baru tadi saya cakap. Itu BARU. Ya. Kalau buka kamus, kalau tak percaya buka PRPM, lah. Pembaruan tidak ada. PEMBARU tak ada. AN terbaru. Pembaharuan itu ada. Kalau tak percaya buka lah kamus. Anda tahu tak percaya betul tidak. Tapi tuan-tuan dan puan, kamus hanya untuk kita melihat perkataan. Tidak semua perkataan dalam kamus itu boleh digunakan. Cendera hati tak boleh guna. Cendera mata betul. Ada dalam kamus. Sebab kamus tu ambil semua perkataan. Apa saja yang popular, yang banyak korpus dia, katalah 10,000 orang guna, dia masuk dalam tu. Cendera hati pun dia masuk. Cendera hati. Cendera hati dari hati. Cendera mata ni tengok. Ada sampai cakap. Sebenarnya tu cendera mata lah. Tak ada orang angkat-angkat tu. Cendera hati. Cendera hati. Kalau saya tahu cendera hati tu satu. Kalau cahaya mata boleh cahaya hati. Untuk masuk yang sama. Untuk cahaya mata ni, untuk anak ni, kita sebut cahaya hati. Untuk sama masuk anak. Mana boleh, tak boleh. Cahaya mata lah. Buah hati lah. Ada buah mata. Bahasa. Orang Melayu dulu ni tak tahulah. Dia boleh tak buat benda ni macam-macam. Kata datang lah. Bulan ni macam mana, bulan apa. Datang bulan. Macam mana boleh kata datang bulan? Datang bulan. Orang kita tak masuk datang bulan. Period tak ada masalah. Period lah. Dia kata period tak mahu dia kata datang bulan. Orang Sarawak kata datang kain. Ada kata datang kain. Ada orang kata datang bulan. Tak tahulah kenapa dia kata datang kain. Mungkin dulu pakai kain. Dia kata kain ni kain. Dulu dia tak ada lah. Modest ni tak ada. Modest tak ada lah. Betul lah tu. Macam mana sebut tu? Senang sebut modest senang saja. Nak sebut apa? Apa lagi? Pet. Susah lah, model senang, faham. Mudah. Jadi dia dulu tak ada pakai benda macam tu. Jadi mungkinlah darah tu nampak dekat kain dia apa semua tu, dia ada kata datang kain. Istilah dia lebih halus lah kata datang lain. Kalau kita Arab kita kata head. Head. Jadi ada cerita lah tuan-tuan, cerita dia. Dia berkata dengan modest dia. Suami ni dia balik dari outstation lah. Orang Sarawak kata travelling ya. Kata outstation. Kalau istilah dia travelling tu maksudnya outstation. Dia travelling balik dia travelling atau outstation tu dia datang. Lama sebulan macam tu. Dia baru daripada tu travelling tu kemudian dia balik ke khusus bahasa Jepun. Bahasa Jepun lah, khusus bahasa Jepun. Isteri dia memang bagus dalam bahasa Jepun ni. Bahasa Jepun. Dia datang lah. Dia balik rumah tu tanya isteri dia. Bahasa Jepun lah, bukan bahasa Jepun. Pakai modest kah? Tanya suami.
pakai modest car. Istri dia lah. Dia tanya istri tu pakai modest tidak? Pakai modest car. Istri dia kata, "Hai." Fras dia. Kalau istri datang head dah. Kalau istri kata hai betul lah, pakai model tu hai betul. Kata hai betul. Jadi ya? Boleh ya? Sudah. Terlibat. Lambat sikit. Ada cepat. Jadi kita punya ni, pernah berlaku di kampung asli pun berlaku. Orang mengajar. Mungkin tuan-tuan dengar cerita dia. Dia perancang keluarga ni. Perancang keluarga. Dia beritahu lah. Kenapa tu? Beritahu dengan isteri dia, suami tak nak pergi. Anak dah banyak. Tak. Nah, serta nanti pakai dia explain lah. Macam mana pakai sebutlah kondom tu. Pakai kondom tu macam mana? Sebulan, 3 bulan lepas tu dia datang balik. Dia apa tu? Dia mengandung. Dia marahnya. You rawat tu. Oh ni ya, bohong saya ni. You rawat tu tanya dia balik. Macam mana pakai? Oh, perempuan dulu dia pakai sini. Dia explain dah cara nak pakai kondom tu. Tetapi bila dia balik tu, rupa-rupanya suami dia pakai ke situ. Mana tak jadi ya? Mana tak anak dia rasa gaduh balik? Kata bukan dia contoh macam mana nak pakai. Tapi oleh sebab dia tak faham, semua suami dia pakai dekat hujan. Okey. Ya. Ini kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Kompleks ni maksud teman macam semalam saya sebut lah. Satu nafas sesak dia. Sesak dia. Ayat pendek ni kalau janganlah pendek sangat. Biasa ayat tunggal ni, ayat pendek ni satu subjek, satu predikat. One subjek, one predikat. Nak tambah lagi, dia boleh jadi ayat majmuk. Tambah ada dan pada 2 ayat jadi 1 ayat. Itu boleh tambahkan. Ayat majmuk panjang lagi. Mungkin 4 ayat jadi 1 ayat. Bayang betul kan? Kalau 4 ayat dari 1 ayat. Jadi dia yang itu. Ini kalimat-kalimat yang pendek. Mereka menciptakan, mereka mewujudkan, mereka membentuk sekarang mereka. Pengurusnya itu maksudnya dia pendek. Dia tak panjang. Boleh ya? Ini contoh sajalah. Contoh. Okey. Baik. Menulis penutup ucapan. Nak tutup. Jangan tutup sekian, terima kasih. Tutup. Tutup pun ada juga dia punya teknik-teknik dia. Boleh lagi ulang teknik yang tadi. Yang semalam saya sebutkan tak? Pemuka-pemuka tu masuk balik. Nak tutup dengan pantun, tutup dengan pantun. Nak tutup dengan kata-kata hikmah, tutup dengan kata-kata hikmah ataupun mutiara kata. Tutup. Nak tutup dengan quotation, tutuplah dengan quotation. Tidak ada masalah. Okey. Boleh ya? Sama juga lepas tu kadang-kadang panjang. Dahlah ucapan dia tu kat orang tu. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tu panjang dia baca doa apa. 5 minit dah dia baca doa. Tahu nak mula ucapan. Tengoklah kau tak payahlah panjang-panjang cukuplah. Assalamualaikum kan. Okey. Baik, seperti juga bukan penutup juga perlu dititik beratkan. Sama macam kau buat karangan. Kau buat esei. Kadang-kadang hujung dah habis. Macam buat kertas kerja jugalah. Buat kertas kerja ujung dia tu. Ujung tu yang paling penting. Yang paling penting ujung dan penutup tu. Penutup itu yang kita buat rumusan. Kenapa dia patut lulus projek tu? Ataupun dia lulus kertas kerja kita tu. Itu paling penting belakang. Kita nak ingat dia balik. Mula-mula tadi dia baca dah. Kita nak tegaskan balik, kita nak tekankan balik. Di ujung itulah paling pentingnya. Sama macam ucapan ni lah. Sekurang-kurangnya 7 aturan pokok untuk menutup atau kesimpulan. Tengok. Pernah belajar tak ada? Cikgu tak ada mengajar menutup begini lah. Okey. Kesimpulan harus dinyatakan dengan kuat. Dengan kuat. Bukan suara kuat. Kuat. Dia kuat. Kesimpulan tidak boleh taksa ataupun mana kabur. Taksa. Taksa tu kabur. Kabur. Apa nama bahasa Inggeris dia? Bahasa Inggeris apa?
dia ambiguous. Ambiguous. Ambiguous kan? Tahu ambiguous tak? Ambiguous sama lah taksa ni. Taksa. Taksa tu bahasa Arab. Kabur tu bahasa Melayu. Kalau Indonesia tu kabur tu hilang, konteng kerja, kabur dia. Itu konteng kerja, kabur. Kesimpulan harus berkesinambungan logik dengan inti ucapan. Ya, ucapan kita tentang apa, dan akhir itu penutup ataupun yang akhirnya itu kesimpulan itu harus juga berkaitan dengan itu. Sama macam buat kertas kerja tuan-tuan puan. Kertas kerja ataupun kertas cadangan. Kertas cadangan proposal lah, kita buat proposal sama juga. Kertas projek pun sama juga. Yang akhir itu mestilah kita menyimpulkan keseluruhannya supaya faham dia tu. Kalau tidak dia takkan lulus projek itu. Kesimpulan harus disimpulkan logik dari segi inti ucapan. Jangan kesimpulan lain, ucapan lain. Okay? Kesimpulan harus mencakupi keseluruhan dan pernyataan yang tegas yang diukali oleh ucapan. Tegas dia. Kalau ada suku-suku bahasa nasional tu suku bahasa nasional lah. Diulang balik lah. Kalau dia kata kita mesti mengeratkan perpaduan, akhir tu belakang. Ada. Boleh? Tuan-tuan tak pergi kempen tak ada masalah lah. Kempen tu susah sikit. Kempen dulu mudah. Kalau kampung saya dulu tu mudah kempen. Kampung saya, kawasan saya lah. Letak kucing dengan anjing tu menang. Letak anjing dengan kucing kat kompor. Abang biasa ni sedar lah. Mesti menang. Sekarang tak boleh. Sekarang tak tidur habis. Yang pertanding tu. Yang lawan dia tu dulu dia lawan PAS. Saya PAS. 700 lebih undi dia menang. Lawan PAS. PAS tu poster pun tak ada. Poster pun tak ada. Bayang. Adalah poster sikit-sikit tu. Banyak kampung pun ada tuan muji tak pergi kempen pun dia. Yang pasti. Maksudnya bila tak tengok kan dalam hati saya, kalau aku lawan dia ni menang asal-asal aku. Kalau saya lawan dia menang. Dia tak suka saya balik kampung. Wendy ni saya balik kampung kata, balik kampung mesti nak kempen dia. Dia kata dulu adalah PKR calon cadangkan saya untuk tanding. Saya minta 2 juta. Dia tak boleh bagi. 2 juta tu masih rugi saya lah. Kalau kira gaji saya, kira dengan kemudahan masih rugi. Bayar rumah, bayar ini, bayar itu kan. Kemudahan masih rugi lah. Rugi gaji, cuti pun rugi lah. Adalah cuti 300 ribu kan. Rugi campur-campur tu dah, dia nak bagi. Tak ada, tak apalah. Masa sekarang tu masih ada orang suruh. Bukan parlimen lah tu. Itulah tak ada, bukan rezeki pun. Untuk maklumat tuan-tuan, setiap kali pilihan raya saya kena pindah. Sudah 5 kali pindah dari Sarawak tu. 5 kali pindah. Ada di pilihan raya 5 kali. Ada sikit pilihan raya kecil pindah juga. Kita apa pula sebab pindah. Tapi tak apalah, dalam masa ni semua di bandar. Sama macam mampu. Pindahlah situ. Mana ada mampu dua bandar? Tak ada. Semua lah bandar. Takut apa? Pindahlah. Okey, kesimpulan mesti bersifat konkret. Konkret maksudnya tuan-tuan dan puan-puan. Konkret maksudnya tuan-tuan ialah supaya apa? Yang taksa tadi, ambiguous tadi. Bukan kabur. Konkret. Ada konkret. Jangan suruh orang berfikir-fikir. Nak mengulas dia, nak apa nak cakap ni. Dia tak boleh begitu. Dia mesti apa namanya? Konkret. Macam dinding lah. Dia tak boleh tua, tak boleh konseptual. Yang konseptual tak boleh. Konkret. Kesimpulan mesti konkret. Pendengar harus dapat mampu menangkap kesimpulan. Penting kesimpulan ni. Sebab dia bucap dah, bucap. Katalah dia bucap 1 jam dia bucap. Tiba-tiba akhir tu dia anti climax. Dah. Tadi orang nak sokong, nak undi, tak jadi orang undi. Kena anti climax. Jadi kalau kesimpulan tu harus dapat audiens kita tu, apa hal tu dapat menangkapnya. Mana kita bina ayat tu, bina perenggan tu supaya orang yang mendengar tu dia dapat menangkap. Oh, ini maksudnya. Rupanya ini maksudnya lah yang nak disampaikan.
Okey. Boleh. Boleh mengolah teks ucapan. Tubuh, dia kata tubuh, ada kata badan. The body of the text, of the speech text, body dia. Body, menulis badan, ucapan, apakah jenis, ingat ingat itu tuan, apakah jenis maklumat atau mesej yang nak disampaikan. Saya ulang balik macam mana nak cari ni? Maklumat ni macam mana nak cari? Banyak macam sekarang nak cari, senang. Macam dulu kita terpaksa pergi perpustakaan. Sekarang tak payah pergi perpustakaan pun. Kita type saja. Type blog siapa kita nak masuk ni? Malaysia Kini. Nak masuk Malaysia Kini kan? Nak masuk Najib kan? Nak masuk siapa lagi? Nak masuk TPF punya kan? Nak masuk ke mana? Saya nak cari maklumat ni, dia ada kaitan dengan pentadbiran ni, kerajaan ni. Saya bukalah mampu punya web. Kenapa nak cari tempat lain? Mampu lah. Kalau mampu pun tak ada tu, alah, tak payahlah mampu ni. Pentadbiran. Kalau DPA, kalau ada hal-hal berkaitan dengan perkeliling, bukalah DPA punya. Apa susah-susah nak cari perkeliling? Di pejabat saya tu ada 4 pasir, ada pegawai baru ni. Langsung satu perkeliling pun tak tahu. Ada pegawai kita baru, keliling kita tak tahu. Dia masuk. Dia dapat 88 tu, dapat baru. Dari MOE pindah ke sini. Dia dapat data tu, pergi situ. Tak dapatlah setahun pun dia dapat. Setahun dia ke atas pun dia akan 52 tu ganti dapat. Bos dia mah 52. Tapi dia 48 tu bos pergi. Dia boleh naik pangkat cepat. Jadi dia itulah, dia perkeliling pun dia tak tahu. Ada sesegah perkeliling. Bayanglah. Baru pula. Mana dia tahu dia baru? Dia berapa tahun baru kerja. Jadi itulah tuan-tuan. Apakah jenis maklumat tu? Carilah maklumat tu. Cari dalam blog dan sebagainya, carilah. Kalau saya dulu, kalau zaman saya dulu sekolah, apa namanya? Kalau ada buat apa nama tu, kertas am, general paper tu, kata 6 terangan, ini wajib dibaca. Tahun 80-an. Ini yang kita baca dalam masyarakat. Semua maklumat ada dalam buku. Tentang sukan, tentang politik, tentang ekonomi, semua ada. Isu-isu semasa banyak kat dalam ni. Dalam masyarakat. Itu yang kita gunakan. Untuk anak-anak tu, kalau bahasa Melayu tu nak bagus, jawab siswa tu paling bagus. Memang dah dapat A lah. Kalau dia langgan jawab siswa tu untuk bahasa Melayu dia. Semua ada dalam tu. Nak buat kerangan macam ni, buat semua ada, tak ada masalah. Sama juga lah, dengan pelajar, untuk budak kecil kepada pelajar boleh, sama juga dengan pelita bahasa, kalau bahasa tu bagus. Dia memang bagus. Pertama, bukan promosi lah. Pertama dari segi bahasa, semua berjalan lewat tu terkawal segi bahasa. Memang betul lah bahasa tu. Macam Jakim juga lah. Macam tu, kalau Jakim kata betul, halal lah tu. Kalau halal tak halal tu, Jakim tanggung lah. Salah. Maksudnya kalau tak betul tu, dia bahasa tanggung lah. Kita memang kawal bahasa tu, kita kawal. UMNO pula. Tinggalkan satu skor. Tahu satu skor? Ada orang sebut satu skor. Satu skor. Mana kalah pemerintahan tu. Seperti biasa. Itu satu skor dia seperti biasa. Kalau mau yang lebih daripada itu biasa tu, boleh balik. Boleh. Boleh. Tengok orang bina tajuk dia, status quo dia. Saya tulis berapa banyak tuan-tuan. Kalau esei ni, ratusan esei saya tulis. Termasuk rencana lah. Tajuk tidak sama. Macam mana saya boleh buat? Tengok penulis hebat yang tulis ni. Orang belum tahun 70-an dia tulis. Sampai tahun 2000 ni, tajuk tak sama puisi dia. Macam mana dia boleh ingat beratus-ratus puisi dia? Tajuk tak sama. Macam mana dia boleh ingat? Sama macam kerangan, tulis kerangan. Saya ingat apa saya tulis. Kalau saya tulis kerangan baru tentang isu yang sama, dia akan berbeza ayat dia. Saya tak akan ulang ayat saya yang 20 tahun yang lepas ataupun 10 tahun yang lepas. Itulah Tuhan bagi kita ni, kita katakan, bayanglah Tuhan bagi orang penulis ni, siapa-siapa lah yang tulis, tak kisahlah dia tulis tentang ekonomi ke, dia tulis tentang politik ke, penulis ni bayang. Bayang dalam satu buku kalau 300 halaman, berapa ribu
kosakata dalam tu. Dia boleh buat berapa banyak ayat yang berbeza-beza, dialog yang berbeza-beza. Bayangkanlah. Bukan semua orang boleh buat tak. Tak orang semua boleh buat. Jadi dia itulah. Ada banyak tempat kita nak buat rujukan. Banyak tempat kita buat rujukan. Ada yang memang perlu buku, ada yang tak boleh buat buku. Saya mudahnya kalau saya nak tengok, oh ucapan Najib ni macam mana? Saya ambil lah buku ni. Semua ucapan Najib ada dalam buku ni. Ada yang besar-besar kau pilih lah. Mungkin ada orang mampu membuat tadi. Ada. Pilih. Harga dia RM100. Aduh. Takut RM100. Memang susah nak beli RM1. RM20 pun tak nak. Budak-budak RM20 pun tak nak belanja. Ni aku punya nak beli apa kredit ni. Dia nak beli kredit dia. RM20 dia tak nak belanja tu. Berjalan RM3 saja. Aduh, RM3 tu sayang kata. RM5 sudah sayang. Bila RM5 sayang, habislah, tak membaca lah dia. Boleh. Mesej rumah tu carilah siapa halayak yang akan hadir dengan ucapan tu, apakah tahap kemahiran menulis anda. Ukur baju di badan sendiri. Tapi dah lepas kursus ni tak boleh. Zafri kata, dia ada kursus ni. Mintalah dia tolong draft sikit. Nanti saya semak dah tak. Tak pasal apa? Tak boleh saya ni kata. Itu lagi bagus saya tak suka tu. Helmi lagi bagus tu. Sebab dia keluar mana? Dia universiti saya di Mas. Orang tu belajar lagi bagus dari Mas. Pandai lah. Dia mengelak, dia pandai. Macam-macam cara dia mengelak. Bagaimanakah anda hendak menstrukturkan idea rebahan? Macam mana nak susun? Saya dah ajar dah kan? Saya dah beritahu semalam kan? Macam mana nak susun? Nak mula dengan apa? Oh, aku nak mulakan dengan anekdot. Mulalah dengan anekdot. Aku nak mulakan dengan berita. Mulalah dengan berita. Aku nak mula dengan apa? Pantun. Pantunlah situ. Okey? Kan mudah. Apa susah sangat? Betul lah tu. Betul lah. Tak ada masalah pun. Yang pertama apa nak cakap, yang kedua apa nak cakap, yang ketiga apa nak cakap. Itulah poin-poin form dia tu. Baru kita huraikan itu. Okey, boleh ya? Dapat boleh buat dah. Kita tengok lepas ni. Lepas yang rehat nanti. Rehat sekitar 10 minit nanti. Lepas tu kita mulakan. Apakah kita isikan ruang tentang ucapan anda dengan pembuka dan penulis yang telah anda tulis? Mana? Pantun tadi ada kaitan ke pantun tu? Pantun yang kita buat ambil ada kaitan dengan isi. Kalau ada kaitan dengan isi, boleh. Mesti ada kaitan dengan isi. Sama juga kalau peribahasa tu, ada kaitan tak peribahasa yang kita guna tu dengan isi. Ataupun petikan tadi, quotation ni, kita ambil itu, ada tak kaitan dia. Hadis tu ada kaitan tak dengan apa yang isi kandungan dia. Itu kena cari. Kalau hadis tu cari je lah. Sekarang internet semua ada. Kadang-kadang type saja apa yang kita nak. Wasatiyah, type wasatiyah luas. Tapi maklumat dalam bahasa Melayu ni memang kurang lah berbanding dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada betul lengkap je. Apa saja benda dalam dunia kita type dia ada. Apa kita type dia. Saya kalau Indonesia tu, kalau Jakarta tu paling tidak pun sekali setahun saya pergi. Kalau tak 2-3 kali saya pergi. Selalunya pesta buku saya pergi. Pesta buku Indonesia. Ada buku dia ada. Banyak buku, ada yang belum buka lagi. Plastik yang masih belum buka tu ada. Puluh buku buka. Tapi biasa buku rujukan tu buka lah. Dah. Macam buku ni kan. Obama. 10 ucapan paling berpengaruh Obama ni. Tidak ada di Malaysia ni. Bahasa Indonesia ada. Ini saya carilah. Itu saya selalu pergi kedai buku mesti wajib pergi kedai buku. Kalau ke Gramedia ke apa ke. Kalau ke Jogja ke, samalah. Jogja jangan pergi Gramedia. Kalau di Jogja mahal. Pergi ke taman ilmu dia. Taman ilmu tu dia punya buku kedai dia, warung buku dia penuh. Situ murah. Pelajar-pelajar beli. Kadang-kadang di tepi jalan pun dia jual. Tak jauh dari Universiti Gajah Mada
Ibadah tu ada. Murah. Dalam Facebook saya post semua ada. Mana saya pergi saya beli. Berat dengan buku. Ni tak ada. Tadi belilah. 10 pidato paling mana. Macam mana kita cari? Maknanya kalau kita nak buat kajian, katalah saya nak buat kajian tentang ucapan Obama, 10 ucapan ini dah setah. Buku ini pun dah boleh jadi sumber saya untuk buat masters ke. Kalau buat PhD, buat PhD lah. Sama juga dengan buku. Atalah kita nak mengkaji tentang pemikiran Najib. Tulis lah. Ambil lah ucapannya. Apa? Boleh gunakan buku tadi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Okey? Boleh. Dari struktur teks ucapan. Pertama, mesti ada sapaan. Tahu sapaan? Addressing. Sapaan ni address. Sapaan. Okey? Ya, sapaan. Boleh? Kemudian pembukaan. Bukalah situ. Apa kita nak buka? Mana nak buka? Pertama-tama izinkan saya. Dah boleh tu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadratnya. Tempatnya tu okeylah. Orang Kristian boleh baca. Kita kata kehadrat Allah. Kehadratnya tu sifat N besar. Mana Tuhan dia bolehlah. Dia boleh sebut tu. Tapi asal ya. Pembukaan. Kemudian isi dia. Penutup. Tu je. Struktur dia. Tapi semuanya saya dah bagi tahu dah. Ya. Jenis font. Tuan-tuan nanti akan menyediakan teks ucapan ni. Mungkin ketua pengarah tuan-tuan bang, dia nak font tu. Dia tak nak lain. Dia nak Arial lah tu. Dah lah Arial black. Aduh, susahkan aku dia kata. Saya kata kendak dia, kena ikut. Kendak dia tu kena full. Kalau dia kata jenis font, oh tak nak, aku tak nak ni. Time Roman aku tak nak, aku nak ini. Aku macam susah. Kena ikut. Macam mana lah arahan, ikut saja. Apa susah-susahnya? Klik aja font tu. Kenapa nak menyusahkan diri? Kalau kita marah-marah, nanti stres kita sendiri. Stres lagi. Apalagi kita menyumpah-nyumpah. Menyumpah-nyumpah. Dia dapat pahala, kita tak ada pahala. Okey, jenis font. Jenis font pun size font. Kalau yang agung tu biasanya 14 ataupun 14. 14 Arial 14. Dalam size tu tambah 14. Macam mana lah? Dan kalau menyediakan titah agung tu dia ada slash. Lepas slash dia. Mana dia nak berhenti? Mana tu ada buat? Kita buat semua. Tapi ketua pengarah kita tak lah sampai situ. Kalau menteri-menteri dia tak payahlah. Pada dia lah. Kalau dia tak baca tu, kadang-kadang dia salah baca. Ya? Jarak. Ataupun langkau dia. Double spacing. Jaranglah triple spacing tu. Biasanya double spacing lah. Ataupun ada juga ada minta lagi, minta soal lagi pun ada. Buatlah. Sesedap rasa. Ya. Rasa tu jarak. Peluru. Peluru bulat. Bulat dah, bulat. Bulat. Okey. Ada peluru. Kalau tak mau pakai peluru, huruf lagi huruf. Huruf pun sama. Okey. Perenggan. Perenggan paling banyak perenggan itu 4 baris je. Dalam perenggan. Tambah lagi lah 5 baris tak apalah. Tahu 5 baris 5 baris. Kalau dah satu perenggan 10 baris tu tuan-tuan. 10 perenggan 150 perkataan. Bayar ke tuan-tuan? 100 perkataan. 100 perkataan. Sehari kita bercakap pun 100 perkataan dia pakai sekali. Sehari kita bercakap 100 perkataan dia kita guna. Perkataan yang ulang-ulang sebutlah. Silap-silap tak sampai 100 pun perkataan. Sehari. Betul lah. Tapi mana darah? Kalau duduk dalam bilik kita tak pun nak panggil steno, tidak panggil tu, tidak panggil kawan, tidak. Silap-silap tak ada perkataan pun satu hari. Satu hari tak ada perkataan kita gunakan itu. Apatah lagi kalau buat teks ucapan sampai 100 perkataan dalam 50 perkataan dalam satu perenggan, mati dia. Dia nak tahu tu panjang nafas dia. Okey, baik. Tajuk dan subtajuk. Ada tajuk dan subtajuk.
Kalau ucapan-ucapan menteri ini ada tajuk boleh, ada subtajuk pun boleh, ada subtajuk dia. Katalah kata belanjawan kebajikan misalnya belanjawan kebajikan, maknanya istilah apa dia? Subtajuk satu apa? Apa dia sebut yang kebajikan ni? Untuk apa? Untuk golongan OKU, untuk golongan ini ada subtajuk dia, semua ada subtajuk. Okey? Boleh? Okey. Subtajuk boleh juga. Subtajuk boleh. Halaman. Bulat. Bulat. Dulu tu. Bulat tahu kan? Halaman. Biasanya kita guna halaman, bukan guna muka surat. Halaman. Okey, halaman. Boleh lah halaman. Halaman ni mesti ada nombor dia. Okey. Susunan teks ucapan. Kata-kata hormat. Kata-kata hormat. Ya. Nak yang UMNO kata nak. Kata dia nak UMNO. Tengok apa buat tak UMNO. So kalau saya memandang seseorang bila dia berjaya mengolah dan tak terikat kepada teks, dia bagus dalam pandangan saya. Yalah. Betul lah tu. Apa yang penting? Kalau orang ucap ni, ada orang mengucap. Dan sebagai penyedia teks, saya sebut sekali lagi ya. Sebagai penyedia teks, pertama-tama kalau kita menyediakan teks tu, kita kena tahu untuk teks tu untuk siapa. Ya. Teks tu untuk siapa? Ketua pengarah kita. Ketua pengarah. Kalau menteri yang berkaitan, siapa menteri kata mampu? Joseph Untilu. Joseph Untulu. Selangor. Dia ada hotel dia. Dia Tulu, di Bintulu. Puas saya. Tengok siapa menteri kita. Siapa menteri. Dan kita harus tahu kadang-kadang kalau kita pegawai ni, kita kalau tanya sama menteri ni kita kata susah begini. Satu bahasa Melayu dia tak apa bagus. Misal satu sebutan dia masih lagi bunyi itu juga. Ni kita kena tahu itu. Sama macam kutub pengarah kita ataupun yang lain kepala menteri. Kita mesti tahu. Itu kita mesti tahu sebagai asas untuk kita menyediakan teks supaya kita boleh membuat teks itu teks yang sesuai dengan dia. Kalau orang kita tahu orang ni dia selalu guna ayat-ayat yang panjang-panjang, maka kita sediakan teks tu dengan ayat-ayat yang panjang. Kalau kita tahu menteri itu memang tak boleh lah cakap. Dan memang tak bagus, kita cari itu satu. Memanglah kadang-kadang itu kata skill, kemahiran dia. Ada sesetengah menteri ini dia baca terus. Dah lah dia baca terus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kadang-kadang pandang. Nah, kadang-kadang langsung dia tak pandang. Baca terus itu. Nak buat macam mana? Jawapan dia macam mana nak buat? Kalau kita sebagai penyedia teks tu, macam mana kita nak buat? Tak boleh buat apa pun. Tugas kita menyediakan teks tu saja. Maka kalau kita dah tahu dah menteri kita tu macam tu, pandailah kita menyediakan teks. Kalau tadi saya katakan ketaksaan, dia kata jangan guna ketaksaan tu, bingung dia. Gunalah kekaburan, kabur kata. Bahasa Iban pun lebih kurang kabur tu. Okey. Okey boleh tak? Mujarat kita kata mujarat apa benda mujarat. Boleh. Jadi dia kepandaian kita untuk mengolahnya. Kita sendiri. Kalau kita mengucaplah, kita sendiri yang pandai. Kalau untuk Denan, saya sebutlah untuk Denan Sarawak tu mudah aja. Kecuali dia mewakili ketua menteri. Kalau ucapan tu ucapan dia, kita sediakan
Dia tahu majlis tu majlis apa. Si ada guna apa nak pakai. Dia cakap tu, saya ikut adunan. Tak orang tu dia sebut sebelah sekarang lah. Kalau sekarang lah tak peduli. Was Lanjung ada situ kan, orang faham kan dia tak peduli. Depan Datuk Najib pun dia cakap Sarawak. Dia kata apa? Dia tahu nak padah kita apa katanya. Maksudnya Datuk Najib tak faham apa yang dia cakap. Bahasa Sarawak itu yang ketawa kan. Bahasa Sarawak je ketawa. Sebab dia kenakan Datuk Najib. Banyak dia kenakan Datuk Najib orang tu. Yang naik gaji apa semua waktu itu kan apa ke buruh kali apa tu. Dia banyak kenakan. Jadi kalau Tan Sri Tenan dulu, ibu si kemau makan teks disediakan tak awang tu. Saya tak mau gunakan teks yang disediakan. Bagus aku pun kelakar. Dia kata bagus, lebih baik saya sendiri cakap. Apa kata teks. Tak cakap lah. Kalau jumpa menteri macam tu untunglah kita. Tak ada masalah lah. Dia memang bagus cakap. Ada sesengah tu minta dia kita sediakan. Dia baca satu per satu. Saya bagi contohlah, bukan tak mengaibkan ketua pengarah saya sekarang ni. Ketua pengarah saya sekarang sama ke lah. Dia baca satu persatu yang disediakan. Salah disediakan tu, salah lah. Salah lah dia baca. Kalau kita tak ada koma tu, tak ada koma lah dia baca. Langsung dia baca sekali. Tak berhenti-henti. Sehingga kan salah yang dibacanya. Dia kata, semua pegawai wanita yang bercermin hendaklah bercermin. Semua pegawai wanita yang bercermin, mata masuk dahulu. Siapa masuk dulu? Mata masuk dulu. Sebab tak ada koma. Kalau kata semua wanita yang bercermin mata, koma, masuk dahulu, okey, dia boleh baca. Bayangkan kalau kita tak simpan koma, ada kemungkinan dia akan baca. Semua wanita yang bercermin, mata masuk dahulu. Jadi kita harus itu bergantung kepada menteri itu. Ketua yang ucap. Dia sendiri yang pandai. Dia tengok audiens nak ngantuk sikit, dia carilah cara dia buat. Macam mana dia nak buat ucapan. Dia mesti appeal kepada siapa? Mesti appeal kepada penonton, kepada waktu. Kalau tidak dia tak boleh. Boleh? Memang ada kita tengok lah. Kita sebut semalam lah. Dia baca je. Sekali-sekala dia dah tengok waktu. Entah dia tengok betul tidak. Kadang-kadang langsung dah tak tengok. Ada setengah menteri ni. Saya dulu wartawan. Jumpa macam-macam jenis orang. Ada menteri ni kadang-kadang dulu kacau mata. Baca. Orang dia pasang semua. Tapi kalau kita ada skill tu boleh. Kita ada skill. Wang skill ni itu dia katakan retorik dia pandai. Dalam istilah apa namanya? Istilah drama ni dia sebut improvisasi. Improvisasi. Katalah orang salah, orang mana yang bicara berama ni, orang drama ala pandai ni. Katalah lampu tu situ. Lampu situ. Salah juru lampu lah, dia salah. Kita main drama ni, drama pentas, lampu situ. Patutnya kita berdiri bawah lampu. Jangan kita tengok lampu situ, kita masih juga berdiri depan lampu. Itu dikatakan improvisasi. Kita bergerak ke situ. Kita pergi ke lampu. Kita improve. Sama juga kalau kita berlakon. Patutnya kita ada peluru. Damak, ada sumpit damak. Dah damak tak tinggal ke dalam. Atau buat. Waktu kita beraksi tu mesti ada sumpit dan jumpit ni. Macam mana nak buat? Tak kata buat lagi. Mana damak ni? Dah habislah kunang kita. Itu orang kata dia buat improvisasi. Pandai-pandai dia lah buat improvisasi. Dia boleh sumpit saja, tak payah dengan tu. Baru aduh, aku kehilangan damak. Semua dah macam tu. Walaupun dalam dialog tu tak ada pun damak tu. Sama macam ucapan tadi. Menteri ke siapa ke, dia itu skill sendiri. Ada skill. Ada menteri, ada orang buat ni pun. Memang langsung tak ada cakap. Langsung tak cakap. So dia bagi banyak,
20 tahun jadi WIP. Satu kali ni tak pernah dengar suara dia. 4 penggal jadi WIP. Tak pernah dengar nama-nama. Baru-baru ni dia keluar. Buang BBC ni lah, parti PBB ni, Pakatan Nasional ni, dia keluar. Bising lah, YB kita tak ada ni lah, tak ada ni apa benda isu Nazri tu, hal jagung, hal apa kan. Hal tahun jagung dia tunggu semua lah. Saya pun berjalan sekali tahun jagung. Buangkan tu, saya kata padan lah muka menteri tu, Menteri Sarawak tu. Jumpa Samseng sama Samseng. Menteri Samseng dengan Menteri Samseng. Yang Sarawak tu pun Samseng, yang federal tu pun Samseng, dua-dua Samseng. Padan saya kata, saya sebut dalam Facebook saya, dalam wall saya. Padan lah jumpa Samseng sama Samseng. Dan kai apa tu pelancong apa semua kan. Hotel apa semua tu padan lah jumpa dia. Sama-sama Samseng. Yang Sarawak pun Samseng juga tu. Cakap hitam je. Hitam je cakap. Dah jumpa sama tu dah. Buku temu luas tak boleh buat. Ada menteri yang memang tak boleh bercakap. Dia pandai bercakap ada. Ada. Jadi ada kadang-kadang kita pengarah kita, bos kita yang tak pandai tak banyak orang Sarawak kata tak banyak mulut. Dia tak banyak bercakap. Dia mandiri. Habis nak buat macam mana? Jadi itu berlakunya puan tadi ya, Nur apa? Kamila. Kamila. Dia tadi budak tu dia improvisasi dia. Kebolehan dia, bakat dia. Kita ni tak semua orang boleh bercakap. Tak semua orang boleh bercakap. Dia pandai menulis, tak pandai bercakap. Pandai menulis, tak pandai bercakap. Ada orang pandai menulis. Kalau orang macam Dr. Mahathir tu dua-dua dia pandai. Dia menulis bagus, dia bercakap bagus, dia betul bagus. Kita malah kalau macam Datuk Seri Nadif, dia menulis tak bagus. Tak pandai menulis. Tapi dia pandai menulis. Okey, kejap Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum dan sebagainya. Sekejap saja. Okey, sekejap. Kita break lepas tu. Lepas tu kita sambung. Dan habis dah. Habis. Ada 14 lagi. 14. Okey, saya dah sebut saja. Sapaan alu-aluan. Ingat tak? Alu-aluan bukan aluan saja. Okay. Sama juga kalau kita katakan terima kasih atas kerjasama. Bukan terima kasih di atas. Terima kasih atas kerjasama. Nah, upah tu tetamu ni selamat pagi, namaste ke apa pulang lah. Suka kita lah nak sebut apa tu. Suka kita lah. Sesuai dengan itu. Kalau Datuk Denan dulu sebelum jadi Ketua Menteri, subhanallah. Bukan saya mengutuk dia, orang mendengar tu. Cuma nak beri contoh. Itu jual jampi sampah bantu memang pakai hari. Kadang-kadang ada orang ucap ni boleh ucap bagus. Ucap ambil jampi sampah tu kalau nak ucap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nak tundah mengangkat tanah, nak buat mengangkat laut, nak parai kapal. Kalau saya nak pergi ke Rumah Panjang untuk kempen. Kalau kita pergi Rumah Panjang untuk kempen, mestilah kita tahu hal budaya Rumah Panjang tu. Perkataan, ungkapan apa yang digunakannya. Barulah mudah. Orang asli pun sama, kita pergi kampung orang asli. Langsung kita tak tahu tentang budaya orang asli. Carilah jampi sampah orang asli tu yang boleh kita baca. Boleh tak? Okay. Pembuka ucapan, intipati ucapan. Okey, penutup. Okey. Boleh ya? Kalau tunjuk ada suasana teks ucapan. Tuan-tuan dan puan-puan, teks ucapan, gaya dan laras bahasanya ialah rasmi ataupun formal. Tak ada yang tak rasmi kecuali kempen-kempen politik dan sebagainya. Kalau ucapan dalam list tertentu, itu ialah gaya bahasa atau laras dia. Language register dan laras dia. Itu ialah laras yang sesuai dengan maksudnya. Baik, kalau kita gunakan kata ganti, kita gunakan kata ganti saya. Ataupun kami. Kalau teks ucapan raja tu beta. Okey. Saya, kami. Duli Yang Maha Mulia, Raja, Agung, Sultan, gunakan patih. Kalau saya lah, kita patih
Kalau hamba tu sama taraf. Patik tu kan lebih tinggi. Kalau di Sarawak kita ada, dia ada kola. Kalau cakap dengan Datuk apa tu dia ada kola. Lokal dia kola, bukan kota kola. Bukan kota kola, kola. Kola. Kalau cakap orang besar pakai kola, merujuk diri dia. Mana tahu ada pindah ke Sarawak lepas ni jadi bos ke arah Sarawak tu apa pandailah. Jumpa dengan Tun kan, jumpa dengan apa kan, dengan Tuan Menteri, kola ni kata. Bagus dia, pandai je bahasa Sarawak juga. Dia bahasa Jawa dia kaula dia. Kalau tengok cerita tu kolong. Ada tengok cerita Nabi Mas. Tengok cerita Nabi Mas. Macam mana Nordin Hasan bercakap dengan M Amin. Dengan tapak kolong. Samalah kolong dengan kolam. Kita merendahkan diri dengan orang yang besar. Okey? Boleh? Saya kadang-kadang cakap bukan tu sama juga. Kadang-kadang kalau buat tengku apa semua tu macam Wadi Nedi tu, kita sebut dia Ami. AMI, Ami. Ami ni memanglah tinggi lah tu. Taraf dia tu. Tak boleh kata wan saja dia. Tak nak dia. Tak pandang dia wan. Wan Nedi. Kalau tak sebut Ami. Kita rendah ni. Kita sebut Ami dengan dia. Aduh. Dia kata dia sendiri Ami. Ami, kita merujuk dia pada Ami. Sarawak lain lah, kalau Wan dia anak dia Seripah. Di Semenanjung tidak, kalau Wan. Sarawak Wan itu anak dia Seripah. Okay. Beza dia lah. Ini lain lah. Syed atau Seripah lah. Okey. Raja tu dia boleh gunakan kami. Kalau yang raja biasa tu tak payahlah. Raja biasa. Raja Abdullah ke, termasuk Raja Topal. Saya dan kami saja. Baik. Tuan-puan umum. Dia kahwin ke tak kahwin ke, tuan-puan juga. Kecuali dia minta dia dipanggil cik. Panggillah cik. Ya. Baik. Orang bergelar. Cara Duli Yang Maha Mulia. Ini untuk agung saja. Dan raja di negeri-negeri tertentu. Kalau dia nak sebut DYMM tersebut. Yang berbahagia. Orang kenamaan yang bahagia ni Datuk apa semua tu bahagia. Kalau dia ada Tan Sri yang amat berbahagia, Tan Sri. Kalau dia Tuh Puan yang amat berbahagia, Tuh Puan. Kalau dia isteri Perdana Menteri, isteri Menteri Besar, Menteri Ketua Menteri yang amat berbahagia. Ya, boleh ya. Yang amat berbahagia Puan Sri, yang amat berbahagia Tuh Puan. Boleh. Sama ada dia bahagia tak bahagia terpulang pada dia. Sebut saja, tak ada masalah. Yang amat berhormat PM, MB, KM. Dengan TPM. Ya. Jangan salah, nanti buat kecil hati. Nanti dari kecil hati, mula-mula dia nak bagi pingat, kita tak ada bagi pingat. Yang berhormat. Ini untuk yang hormat lah. Protokol ni. Yang hormat Wakil Rakyat, Senator, SKN, Penasihat Undang-Undang Negeri. Dan kalau di Negeri Sembilan tu kewangan negeri. Kewangan negeri tu pun dia semua yang berhormat juga. Kewangan negeri. Tengok negeri lah, ada negeri tak. Negeri satu negeri tentu hanya SUK sahaja. Ada negeri tu ada yang berhormat tu termasuk apa nama? Yang kewangan negeri. Kewangan. Ya, ini penting ni. Tuan-tuan akan menyediakannya. Kalau dia kerja dekat komunikasi protokol, kalau menteri tu dia sapaan ni kita bagi tahu. Kita bagi list dia sapaan tu. Kalau kita kerja. Kalau ada orang buka list kat sini dah kata, saya dah bagi tak ada duduk macam tuan. Kita yang bagi nanti menteri tanya, lambai kita. Siapa saya nak salutation ni? Kita tahu, kita tak tahu. Kalau tak payah tu, tak payah di kerja fungsi korporat. Tak ada bahasa lama. Kita lanyak dah terus. Ada satu kali function kan. Saya pula jadi ketua protokol dia. Saya kata, apa pula aku jadi ketua protokol tu? Yang bangun ialah. Aduh, ketua bahagian baru ni payah sikit. Dia pergi ke tempat lain. Bawah tu pergi. Asyik nak gambar dengan menteri je dia. Dia nak buat gambar menteri je. Apalah sangat nak gambar menteri. Yang berhormat. Kalau dia ada tengku raja, dia akan jadi yang berhormat mulia. Macam Tengku Razali itu yang berhormat
mulia. Ya, walaupun yang menyusahkan kita pakai apa macam mana protokol. Okey, yang berhormat dan tuan yang terutama, tuan apa semua tu, duta besar dan sebagainya lah. Tu, okey, yang arif. Jika raja yang arif mulia. Oh. Ini susah lah. Buat macam mana lah? Tuan-tuan orang biasa. Okey, yang amat arif, ketua hakim. Kalau ketua hakim tu raja macam Azlan dulu, kena buatlah. Yang amat arif, mulia. Yang amat arif, mulia. Okey. Beliau. Ya. Contoh macam kita ada ucapan malas untuk majlis lah katakan dia punya ketua jabatan dia bagi ucapan apa nama macam aduan-aduan, and then kita diminta untuk bagi sambut ucapan malas lah. Kita nak ajar dia yang berbahagia ke apa, sebab dia tak ada Yang bahagia tu paling penting. Orang yang patut diberi yang berbahagia tu, dia mesti ada yang berbahagia. Faham? gelaran. Katalah datuk tu dia patut dia ada berbahagia, mesti. Kalau orang biasa kita nak beri, tak ada masalah. Kalau kita Cik Zabri kita nak kata yang berbahagia, tak ada masalah. Yang berbahagia doktor dia tak ada masalah. Jangan kita lupa yang patut ada yang berbahagia. Ada juga yang kata yang berusaha, yang kata yang mulia pun ada juga. Dia pula kita lah. Selalu yang berusaha ni, ada pengusi apa semua tu adalah. Kalau dia, walaupun dia pengusi, macam Ketua Pengarah ni katalah pengusi, menteri dia punya tu. Kalau dia pengusi pun, takkan dia usaha. Kalau dia datuk, kenapa sebut juga ada yang berbahagia? Yang bahagia datuk. Jadi selalu dia begitu. Kalau tuan tu, jadi mudah-mudahan kita asalkan saja yang patut kita address itu, yang patut kita sapa dengan kedudukan ini, dia ada, dia dapat tu. Kalau dia tak ada tu yang sakitnya susah. Kalau tak ada kita letak juga contoh dia encik dia kan tuan. Kita tak yang berbahagia pun Boleh. lebih tak apa kan. Yang dikasihi ada orang kata ustaz pun tak mahu disebut yang mulia. Habis nak sebut ustaz tu apa? Tak tahu. Macam mana? Al-Fadil ustaz je lah. Okey? Boleh eh? Okey. Beliau ni tuan-tuan, kalau perompak, pencuri jangan sebut beliau. Beliau dihukum penjara 5 tahun. Tak ada. Beliau tak ada. Dia untuk orang besar, orang Sarawak kata beliau. Beliau. Dia aja lah. Kita pun kena dulu. Tak tahu Anwar Ibrahim tak tahulah tuan-tuan nak sebut dia ataupun beliau. Tengok kedudukan dia. Tengok kedudukan dia walaupun dia bekas kata orang penjara tu, dia bukan penjenayah. Dia bukan penjenayah. Tak semua yang di penjara tu penjenayah. Ada yang penjenayah. Kanun kesesaan jenayah tu ada kes jenayah lah. Kalau yang macam Anwar Ibrahim tu bukan dikira kes jenayah. Bukan kes jenayah. Okay. Baik. Dia bersalah kes tu. Dia nak membuktikan dia buat ke ataupun orang yang kena buat itu membuktikan dia kena buat. Bersalah kes tu. Sebab tu. Saya rasa dia tak duduk dalam sel. Saya rasa dia tak duduk dalam sel. Dalam sel tu tak ada. Lain tempat tidur dia. Boleh pergilah ke penjara tu. Mungkin waktu nak melawat tu sengaja letak situ lah nak tunjuk waktu. Tapi kalau tu tak ada lah. Ada dulu kan ada duduk dalam sel, tak ada dalam sel pun. Sihat dia macam library rumah dia. Tu. Berapa kali tamat Quran pun tak tahu lah. Kalau macam tak ada kerja, duduk rehat. Okey. Raja pemerintah, Tuanku Seri Paduka. Baik dah nak habis ni. Dah nak habis. Tiga halaman lagi. Kedua-dua bahagian ini. Tengok kedua-dua bahagian. Kedua-dua. Bukan kedua. Kedua-dua ibu bapa, kedua-dua pemimpin mesti. Both itu kedua-dua. Kalau kedua itu menunjukkan apa? Kedudukan saja. Tempat kedua, isteri kedua. Okay. Saya lama baca cerita ni tak apa juga. Cita-cita tu. Kita senangkan jatuh. Teruskan. Saya dah dapat jalan semalam. Dapat lah. Semalam dapat. Semalam dapat, hari ni betul. Semalam dapat apa? Yang tu yang perempuan. Terus Ini dapat budaya lah.
Baik. Ada yang tinggal tak dapat? Ada. Baik, kedua-dua bahagian ini sama pentinglah. Pembuka dan penutup ucapan, ingat tuan-tuan, dan nak hujung ni. Ketutup, pembuka penting, penutup penting. Saya dah bagi tahu dah macam mana nak tutup tadi, semua dah ada dah. Nak buka tu dah. Memang tak bagi contoh dah macam mana nak buka. Okey, terpulang tuan-tuan ada umilihnya. Ha? Okey, baik. Okey, akhir kalam. Akhir kalam. Untuk menjadi penulis yang baik perlu menguasai dan mahir dalam 6 aspek mekanisme ini. Ini mekanisme. 1, ejaan. Jangan salah ejaan. Kalau ada ngeja legenda, salahlah legenda tu. Dia jadi legenda. Legenda itu salah. Karena salahlah karena. Karena. Karena itu dalam kamus ada. Tapi maksudnya sebab. KARNA itu ada. Yang karena ini red tape, birokrasi. Karena birokrasi. Karena legenda. Mudah saja ngeja. Kalau bahasa Inggeris tu kita lihat rupa aja saja. Visual. Lihat rupa bahasa Inggeris tu macam itu dalam bahasa Melayu. Boleh faham? Tengok dalam satu contoh sebelum kita habis. Kita akhir kalam ni. Ejaan ni kena 1 hari paling tidak. Bahasa dia kena 1 hari. Paling tidak 1 hari. Kalau tidak 2 hari dia. Pasti tuan-tuan boleh ngeja lepas. Kalau kita pinjam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, kita tengok bentuk visual. Tahu susah saya bentuk visual. Bentuk tampak. Boleh? Bentuk tampak. Tampak tu macam nampak lah. Tampak, visual. Bahasa Inggeris kata jacket. Jangan ikut sebutan. Okay? Jangan ikut bunyi bahasa Inggeris. Jacket. Bila ikut bunyi, tuan-tuan akan ngeja jacket. Kalau ikut visual, tuan-tuan akan mengeja jacket. Boleh? Mana satu serupa? Mana satu sama? Ini asal dia jacket. Antara dua ni, mana satu yang sama dengan ni? Bawah tu sama. A ada, E pun ada. Okey. Ada E yang atas ni kan? Tak ada? Tak ada. Kalau serupa dia tak sama, salah lah je. Boleh? Boleh faham? Boleh ingat? Salah aja tu salah lah tu. Kalau tak sama aja tu. Kalau tak sama. Lu faham tak? Coba satu lagi. Kontrak. 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 Ini kontrak. Kalau kita gunakan bahasa Inggeris, kontrak. Track bunyi. Kontrak bahasa Inggeris. Kontrak. Kita akan mengejanya K-O-N-T-R-E-K. Kontrak. Tapi kalau kita ikut visual dia, dia kontrak. Mana satu serupa? Antara dua ni, mana satu yang serupa? Yang bawah ni serupa dengan itu. K-O-N ada, E ni pun ada. Mana datang E? Boleh tak? Lepas ni senanglah. Tengok rupa dia sama, eja pun sama. Adalah kekecualian dia. Basikal. Bicycle bahasa Inggeris dia. Bahasa Inggeris dia bicycle. Jangan kata, kenapa orang baik aja? Basikal. Dari dulu orang sebut basikal. Nak kata, mana ada I? Nak berfungsi cara? Bisikal. Bisikal lah. Jadi yang macam ini, kalau kita eja macam ini, tadi bisikal orang sebut. Itu yang kata basikal, lagi dulu orang sebut basikal. Jadi basikal lah, kita pertahan itu. Boleh? Nanti kita akan tengok lagi lah. Nanti tuan waktu nak buat tadi okay. Ejaan mesti betul. Diksi. Apa tu diksi? Diction, bahasa Inggeris dia. Perkataan. Diction, pemilihan kata. Diksi ni pemilihan kata. Macam sebut semalam dah. Katalah kita buat puisi tu, kita tengok wanita ke, tengok lelaki ke, tengok apa kita buat puisi. Ku renung dadamu. Ku tengok dadamu. Renung tu sama dengan tengok. Ku lihat dadamu. Kita pilih perkataan mana yang baik. Sama macam tadi. Kita nak guna taksa ke, kita nak guna kabur.
Kita nak guna kabur lah. Kita guna ketaksaan lah. Kita suatu bombastik bahasa kita, ketaksaan. Hujah tuan tu taksa. Kabur. Tapi jangan sebut mata tuan tu taksa, tak boleh lah. Mata tu tetap kabur. Kita kabur dia. Itu pemilihan kata. Artinya kata sesuai. Memang taksa tu sama dengan kabur maksudnya. Tapi kalau cermin mata itu kabur, kaburlah. Bukan cermin mata itu taksa. Taksa itu ambiguous. Ya. Jadi itu dikatakan diksi. Kita pilih perkataan-perkataan yang sesuai. Kalau bercakap tentang ekonomi, carilah kata-kata istilah-istilah ekonomi. Ekonomi ini menokok, menambah. Apa dia menokok, apa menambah? Usaha kita menokok. Saham lega, lega apa lega? Tengok, dia pilih lega. Kenapa dia lega? Masih baik dia kata saham sendawa. Semantik, makna kata. Makna kata, perkataan makna kata. Tak semua makna dia sama. Macam kabur tu kan, walaupun sama dengan taksa tu, empat itu, tapi tidak semua keadaan taksa tu sama dengan kabur. Jadi semantik itu ialah kabur. Bagus tak nak belajar istilah. Balik rumah sekarang ni, kalau suami tanya, lu punya semantik tu tak berapa lah. Suami tu bingung, isteri pun bingung. Semantik. Lain kali nak cakap dengan saya ni, gunalah diksi yang sesuai. Ketua pengarah mungkin tahulah. Mungkin dia penulis. Kalau bos-bos tuan yang biasa-biasa tu, tuan cobalah guna diksi yang lebih tinggi tuan. Dia pun bingung. Baru 2 hari budak ni khusus. Kalau 2 bulan, tahan gila. Baik, tata bahasa, grammar, jangan lintang kukang. Ini khusus lain. Persilahan. Tertikus, malam kan sebutkan tikus. Berbeza. Ini tengoklah peristilahan. Gaya bahasa. Dalam teks ucapan tu gaya bahasa lah tu. Kita mula dengan pantun, itu gaya bahasa. Kita mula dengan peribahasa, itu gaya kita. Gaya kita mulakan dengan anekdot, itu gaya kita. Gaya bahasa tu ada. Saya pergi ke Johor berkursus, itu gaya bahasa. Ke Johor saya pergi berkursus pun sama juga. Tak ada, itu gaya style dia. Okey, amali dia tas pas. Okey. Sekian kita istirahat sampai pukul berapa? 15 minit lah. Okeylah. Tak ada yang tu. Okey. Lepas ni baru kita sambung balik. Okey, terima kasih Tuan Haji. Ada satu